Ya, untuk menjawab masa 15 minit. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli Dewan Rakyat yang saya hormati sekalian, sebelum saya meneruskan penggulungan perbahasan ini, terlebih dahulu saya ingin nak mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian di atas penglibatan di dalam pembahasan laporan Ketua Audit 2024 di Dewan Yang Mulia ini. Sesungguhnya usaha ini mencerminkan kesungguhan kerajaan dan juga institusi parlimen menangani kelemahan tata kelola yang boleh membawa kepada ketirisan yang merugikan kerajaan dan mewujudkan takbir urus sektor awam yang lebih baik. Tuan Yang Dipertua, semasa perbahasan laporan audit negara 2024 yang telah berlangsung semalam dan hari ini, seramai 16 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Keluang, Yang Berhormat Miri, Yang Berhormat Kota Belut, Yang Berhormat Batang Lupar, Yang Berhormat Lubuk Antu, Yang Berhormat Mas Gading, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Sandakan, Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Selangau dan juga Yang Berhormat Batang Sadung telah berbahas dan mengajukan pertanyaan, isu, cadangan serta pandangan berkenaan dengan hal bekalan air luar bandar dan MARA yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Terima kasih diucapkan kepada ahli yang berhormat yang terlibat. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Jerantut, Bayan Baru, Arau, Puchong dan Tampin membangkitkan isu mengenai takbir urus MARA Incorporated Sendirian Berhad. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian sentiasa komited dalam memastikan tata kelola serta takbir urus korporat MARA dan anak syarikat yang baik diamalkan dari semasa ke semasa. Seperti laporan Ketua Audit Negara, kerugian terkumpul MARA ini terkait dengan pembelian 7 aset luar negara oleh MARA iaitu anak syarikat MARA Corporation Sendirian Berhad, khususnya di Australia dan United Kingdom pada antara tahun 2012 hingga 2014. Pembelian membabitkan harga lebih tinggi daripada nilai pasaran sehingga ada yang mencecah 45%, menyebabkan akaun MARA mencatat kerugian terkumpul apabila penilaian semula dibuat ke atas aset-aset dan perubahan kepada kaedah pelaporan perakaunan. SPRM telah memulakan siasatan sejak tahun 2015 dan pendakwaan telah dibuat pada tahun 2021 di mana proses perbicaraan sedang berjalan. MARA dan MARA telah memberi kerjasama sepenuhnya sepanjang siasatan dijalankan. Antara dasar yang dilaksanakan oleh kementerian dalam meningkatkan kawal selia dan pemantauan terhadap semua anak syarikat termasuk MARA adalah yang pertama, menubuhkan unit audit dalam serta unit integrity governance. Yang kedua, semua syarikat termasuk MARA telah mewujudkan plan anti rasuah organisasi dan kebanyakannya telah memperolehi persijilan anti-bribery management system. Yang ketiga, memastikan syarikat melaksanakan enterprise risk management dalam setiap cadangan pelaburan. Yang keempat, menambah baik shareholders reserve matters dalam perlembagaan syarikat bagi memastikan kepentingan pemegang saham terpelihara. Yang kelima, mewujudkan piagam dan kod etika ahli lembaga pengarah serta had kuasa. Dan yang keenam, penetapan dan pembentangan KPI syarikat kepada kementerian setiap setengah tahun bagi memantau prestasi setiap anak syarikat. MARA telah merangka plan strategik bagi meningkatkan prestasi syarikat dan mengurangkan kerugian terkumpul dengan memberi tumpuan kepada 2 strategi utama, iaitu pengembangan perniagaan dan penstrukturan semula penyata keuangan. Pengembangan perniagaan jangka pendek
dan tertumpu kepada aktiviti-aktiviti dalam sektor pengurusan hartanah, tenaga boleh baharu dan hospitality. Bagi pengembangan perniagaan jangka panjang, Mara Ins terlebih dahulu telah menandatangani perjanjian penyelesaian hutang, debt statement agreement dengan Mara, dan seterusnya akan menumpukan kepada projek pembangunan hartanah dan penstrukturan semula penyata keuangan syarikat. Menjelang 2029, Mara Ins dijangka mencatat keuntungan terkumpul serta membaiki kedudukan keuangan kumpulan Mara Ins. Kementerian melalui Mara sentiasa komited dalam memastikan tata kelola dan takbir urus Mara dan anak syarikat yang baik diamalkan dari semasa ke semasa. Yang berhormat Jarantut juga membangkitkan isu mengenai pembinaan MRSM baru di Jarantut. Untuk makluman yang berhormat, penumpuan perancangan kementerian buat masa ini adalah untuk menangani isu-isu kritikal bagi pengoperasian MRSM baru yang telah beroperasi, seperti pengukuhan perjawatan di MRSM baru yang hanya mendapat kontrak of service dan permohonan peruntukan bagi menampung kos pengoperasian di MRSM baru yang telah beroperasi serta yang akan memulakan operasi pada tahun akan hadapan. Di samping itu, kementerian juga komited untuk memberi tumpuan kepada isu-isu berkaitan penambahbaikan infrastruktur, kemudahan fasiliti di Institut Pendidikan Mara di seluruh negara, termasuk MRSM, dan keutamaan diberi kepada institusi yang melebihi usia 15 tahun ke atas agar memastikan kemudahan pembelajaran yang disediakan adalah kondusif dan selamat serta memenuhi standar piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa serta pihak berkuasa tempatan yang berkaitan. Tuan Yang di-Pertua, yang berhormat Miri, Batang Lupa, Mas Gading, Lubuk Antu, Betong, Kota Belud, Tuaran, Sendakan, Selangau dan Batang Sadong membangkitkan isu berkaitan kelewatan pelaksanaan projek bekalan air luar bandar dengan kerjasama projek bekalan air luar bandar dan kerjasama Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri dalam pelaksanaan projek BALB. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian mengambil maklum akan laporan Ketua Audit Negara berhubung kelewatan penyiapan projek-projek BLB di Sabah dan Sarawak. Kementerian juga sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Negeri, termasuk Kerajaan Negeri Sarawak dan Kerajaan Negeri Sabah dalam melaksanakan projek bekalan air luar bandar. Projek bekalan air luar bandar dilaksanakan di bawah skim Accelerated Rural Water Supply dalam rancangan Malaysia kedua dan diteruskan sehingga kini. Program ini bertujuan untuk meluaskan liputan bekalan air ke rumah-rumah penduduk luar bandar yang masih belum menerima bekalan air bersih dan terawat. Pelaksanaan projek BLB di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah adalah tertaluk kepada dasar dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh agensi pusat, iaitu Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Keuangan, dan dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan di bawah garis panduan pelaksanaan program BLB KKDW. Bidang kuasa berhubung bekalan dan perkhidmatan air adalah terletak di bawah senarai bersama jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. 3 agensi utama yang menjalan fungsi tersebut mengikut bidang tugas masing-masing, iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, KKDW, dan pihak berkuasa air negeri. Peranan dan matlamat KKDW adalah untuk membantu mempercepatkan liputan dan merapatkan jurang bekalan air di kawasan luar bandar melalui penyambungan pipe-pipe retikulasi dari pipe utama ke rumah-rumah ke kawasan luar bandar yang belum mendapat bekalan air bersih dan terawat, dan menyediakan sistem alternatif bagi kampung yang tidak ekonomik untuk penyambungan pipe retikulasi. Setelah sesebuah projek BLB siap dan menerima sijil perakuan siap, aset dan komponen yang dibina di bawah projek tersebut akan diserahkan kepada pihak berkuasa air negeri bagi tujuan pengoperasian dan penyelenggaraan serta kutipan tarif air. Penyambungan meter adalah berdasarkan
permohonan penduduk kepada pihak berkuasa air negeri. Seterusnya, kutipan tarif air oleh pihak berkuasa air negeri dan bukannya dibiayai melalui peruntukan projek tersebut. Untuk makluman yang berhormat juga, bagi permohonan projek di bawah program BALB, Kementerian menerima senarai keutamaan projek daripada kerajaan negeri melalui unit perancang negeri masing-masing. Permohonan diangkat dan turut meliputi skop dan kos projek yang dicadangkan oleh kerajaan negeri. Senarai berkenaan seterusnya akan diteliti oleh pihak kementerian sebelum diangkat kepada Kementerian Ekonomi bagi kelulusan di bawah Rolling Plan Rancangan Malaysia. Kelewatan pelaksanaan projek BALB di Sabah dan Sarawak yang masih dalam perancangan adalah disebabkan isu seperti yang tercatat dalam laporan audit. Antaranya pelantikan perunding yang memerlukan tempoh masa, penyediaan reka bentuk projek dan kelulusan yang mengambil masa yang lama, bantahan dan pencerobohan di tapak-tapak projek serta lain-lain isu yang dinyatakan dalam laporan audit. Isu kelewatan pengambilan balik tanah sering menjadi punca kelewatan projek BALB disebabkan proses pengambilan balik tanah yang panjang serta bantahan pemilik-pemilik asal tanah yang sering berlaku di tapak-tapak projek di kedua-dua negeri. Terdapat juga beberapa kes di mana brief projek yang dikemukakan oleh kerajaan negeri adalah tidak lengkap dan kurang tepat. Permohonan projek kepada kementerian menyebabkan perancangan projek turut terjejas. Oleh itu, perunding yang dilantik perlu mengkaji semula secara keseluruhannya sistem bekalan air yang hendak dibina, termasuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang benar-benar belum mendapat bekalan air terawat di Sabah, termasuk sumber air berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, adalah menjadi tanggungjawab pihak berkuasa air negeri untuk memastikan sumber air adalah mencukupi semasa mengemukakan permohonan projek kepada kementerian ini bagi mengelakkan isu sedemikian timbul ketika pelaksanaan projek di kemudian hari. Kementerian amat komited dalam pelaksanaan projek agar lebih efisien dan sedang mengambil tindakan penambahbaikan dari sudut tata cara pelaksanaan projek BALB secara lebih komprehensif, mempertimbangkan pelaksanaan projek secara kaedah design and build serta mengadakan libat urus dengan semua agensi yang berkaitan. KKDW kini berusaha untuk menambah baik garis panduan pelaksanaan program BALB bagi memastikan objektif projek tercapai dan dapat memberi manfaat kepada golongan sasar yang terlibat. Antaranya bagi mempercepatkan proses pelaksanaan adalah mohon agar proses kajian makmal kajian nilai dikecualikan untuk projek-projek yang bernilai kurang daripada 70 juta ringgit. Setakat ni kita cuma dapat pengecualian untuk 50 juta ke bawah. Dan Alhamdulillah yang ini telah pun mendapat endorsement daripada Kementerian Ekonomi melalui perkeliling yang baru kita terima. Bilangan 1 2024 bertarikh 31 Mei. Jadi projek bawah 70 juta tidak memerlukan kajian makmal kajian nilai yang mana telah orang kata memainkan masa dalam proses pelaksanaan perancangan projek kita. Selain itu, strategi dan inisiatif telah diambil oleh kementerian dalam menyegerakan pelaksanaan projek adalah mengiktiraf JKR dan JPS Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik. Dengan pengiktirafan ini, Kerajaan Sabah dan Sarawak diberi kuasa untuk memuktamadkan proses perolehan projek yang bernilai 50 juta ke bawah. Pada masa ini juga Kementerian komited dan sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak supaya proses pelaksanaan projek infrastruktur luar bandar termasuk BALB seperti urusan pengambilan tanah,
pengalihan utilities dapat ditambah baik demi kelancaran pelaksanaan projek. Sisi libat urus bagi pemantauan prestasi pelaksanaan projek telah dibuat dan kementerian telah pun mengambil inisiatif menubuhkan jawatan kuasa tertinggi bersama di dua-dua negeri. Di negeri Sarawak dipengerusikan oleh YAB Menteri bersama dengan Timbalan Premier Sarawak 1, dan manakala bagi negeri Sabah dipengurusi bersama oleh YAB Menteri bersama dengan Ketua Menteri Sabah. Di samping itu juga kita memperkasakan lagi jawatan kuasa teknikal bersama perancangan dan pemantauan projek KKW bersama kedua-dua negeri yang mana mereka telah mengadakan libat urus melebihi dalam tempoh 3 bulan sekali. Yang Berhormat Timbalan Menteri, masa sudah tamat. Yang belum sempat dijawab boleh jawab secara bertulis. Okey. Jadi untuk makluman sekejap 1 minit boleh? Untuk makluman Yang Berhormat Batang Lupa, tak ada. Sistem retikulasi 2016 di Seri Aman telah pun dikeluarkan SST pada 17 April 2024. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat Batang Lupa juga, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak bukan jabatan teknik, belum lagi di-endorse sebab pengiktirafan status jabatan teknik adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan MOF. Namun begitu, JEBAP telah dilantik oleh KKW sebagai agensi pelaksana bermula 2023 bagi melaksanakan projek bekalan bekalan air luar bandar Sarawak yang bernilai kurang daripada 50 juta. Datuk Tuan Yang Dipertua, untuk yang lain kemungkinan saya boleh jawab bertulis, tetapi sebagai penutupnya sebagai pengakhiran, sesungguhnya segala cadangan, teguran dan pendapat idea yang disampaikan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian amat kita hargai dalam usaha kita menyantuni nasib ataupun keselesaan warga pendesaan, dan KKW di bawah pentadbiran YAB Menteri dan juga saya 9 Menteri dan KSU akan memastikan tata kelola serta tabir urus kementerian yang baik dan tidak berkompromi terhadap sebarang salah laku dan ketirisan selari dengan aspirasi Malaysia Madani yang menjadi dukungan utama Kerajaan Perpaduan. Terima kasih, Datuk Yang Berhormat. Terima kasih. Sekarang saya